Assalamualaikum murid-murid Tiga Melur. Hari ini bersama Ustazah Nabilah, kita akan belajar bidang hadis iaitu yang bertajuk Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Jadi, jom kita mula. Baiklah, sebelum kita masuk kepada tajuk pembelajaran kita iaitu hadis Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati, kita perlu ketahui terlebih dahulu apakah pengertian hadis dan kepentingannya. Baiklah, boleh lihat di paparan sebelah kanan iaitu pengertian hadis. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat baginda. Jadi dapat disimpulkan di sini apa-apa ataupun segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hadis. Baiklah, lihat pula paparan di sebelah kiri iaitu mengenai kepentingan hadis. Kenapa pentingnya hadis? Yang pertama, kepentingannya ialah hadis merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Okay, sumber hukum kita yang utama, yang pertama ialah Al-Quran. Jadi, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Jadi, segala hukum dalam agama kita, dalam agama Islam ini, yang utamanya adalah Al-Quran dan yang keduanya hadis. Yang seterusnya lain-lain. Okey. Hadis juga berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Apa maksud menjelaskan hukum secara terperinci? Baiklah, jika kita teliti dalil dalam Al-Quran iaitu dalil mengerjakan solat. Tetapi dalam kandungan Al-Quran, aqimus solat wa atuz zakah, dirikanlah solat dan tunaikan zakat, kita ambil konten dirikanlah solat. Di dalam Al-Quran tidak dinyatakan bagaimana cara untuk kita mendirikan solat. Tetapi melalui hadis, iaitu hadis menjelaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Iaitu terdapatnya hadis daripada Rasulullah SAW tentang cara-cara mendirikan solat. Sebab itulah kita berbalik kepada pengertian kita sebentar tadi iaitu semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad termasuklah perbuatan baginda. Perbuatan baginda mendirikan solat itu merupakan hadis. Jadi hadis juga berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Baiklah, setakat itu faham tak murid-murid Tiga Melur? Okey, bagus. Kita akan teruskan kepada konten ataupun kandungan hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Sekarang kita akan baca hadis berkaitan yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Murid-murid boleh lihat paparan di skrin ataupun untuk lebih jelas, boleh buka buku teks muka surat 38. Okey, baca bersama-sama Ustazah boleh? Okey, jom kita mula. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Sekali lagi kita baca bersama-sama. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Okey, bagus. Baiklah, sekarang kita akan baca pula terjemahan hadis tersebut.
Okey, baca bersama-sama Ustazah. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baiklah, kandungan hadis ini ialah Rasulullah bersabda bahawa bukan daripada golongan kami, iaitu bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda, iaitu orang yang usianya lebih muda daripada kita, dan tidak bukan juga daripada golongan umat Nabi Muhammad orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, seperti abang kita, kakak kita, ibu, ayah, jiran dan sebagainya. Jadi kita perlu mengambil pengajaran daripada hadis ini, iaitu mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati serta memuliakan orang yang lebih tua. Setakat itu saja pembelajaran kamu berkaitan hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati bersama Ustazah. Jadi selepas ini Ustazah minta kamu sediakan satu poster buat dalam buku tulis boleh, buat atas kertas warna boleh, atas kertas kad manila dan sebagainya. Ikut kreativiti masing-masing. Dalam poster tersebut, kamu tulis hadis yang kamu dah pelajari beserta terjemahannya. Kemudian kamu bolehlah hias dengan cantik mengikut kreativiti masing-masing. Jadi poster tersebut boleh hantar ke Google Classroom ataupun melalui WhatsApp Ustazah. Baiklah, sekian saja daripada Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.